Sekolah Diana belum masuk lagi lah ni? Pengatur ceraian linear. Belum. Sekolah ni, SPP ni, Anfal boleh dah masuk dah? Saya rasa belum. Belum Ataupun Mm-mm. cikgu awak sikit kot Tak tahu tapi saya rasa belum. Belum ni, okey. Okey, topik ni, kita cakap dulu, cerita pasal sejarah dulu sebenarnya keutamaan pengatur ceraian linear ni. Okey, topik pengatur ceraian linear ni, dia masa KBSM, maksudnya batch sebelum awak ni, dia adalah satu soalan dalam bentuk pilihan tau. Maksudnya dalam bentuk soalan berpilihan ni, maksudnya awak nak buat soalan pun tak apa, nak tak buat pun tak apa. Okey, sebab dalam pilihan maksudnya, dia dalam bahagian C. Bahagian C ni, dia kena jawab 2 daripada 4 soalan. Dan pengatur ceraian linear ni, dalam 4 soalan ni, apa yang saya tengok, bila keluar soalan ni, pelajar-pelajar dia kurang buat. Okey, tak tahu kenapa. Padahal soalan ni senang ni. Dia akan buat, yang ada 4 soalan tu ialah index number, penyelesaian segitiga, pengatur ceraian linear, dan satu lagi ialah kinematik pergerakan. Pergerakan kinematik. Apa? Bab akhir sekali, bab 8 ni. 4 topik tu. Jadi, topik ni pelajar kurang minat. Jadi, dia ambil soalan dia ialah index number yang senang tu dan pengatur ceraian linear yang senang. Okey. So, pengatur ceraian linear ni sebagai backup sebenarnya. Okey, tapi saya tanda juga ke atas, ada yang pelajar buat juga, dapat full mark ni. Senang je sebenarnya. Dia cuma jangan careless je. Okey. So, cikgu nak awak standby kertas graf sekali. Okey, sebelum kita buat standby kertas graf ni, kita akan belajar berkenaan dengan ketaksamaan. Ingat tak topik ketaksamaan linear ni? Awak belajar masa tingkatan 1 kot. Ataupun tingkatan 2. Pernah belajar tak ketaksamaan linear? Yang mana ketaksamaan linear ni okey. Ingat lagi tak? Saya nak refresh awak dulu. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Ketaksamaan linear ni topik yang berkenaan dengan apa Okey, siapa ingat? Dia ada apa dalam ketaksamaan linear ni? Simbol Lagi tak? Dia ada simbol more than dengan less less than. than. Lebih besar dan lebih kecil. Contohnya, X lebih besar daripada 10. So, X ialah 11, 12, 13, 14 dan sekian. Satu lagi, kalau X lebih kecil dan sama dengan 8. Bermaksud, X ialah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. So, jangan risau Diana dengan Insyirah. Walaupun awak belum masuk ni, insyaAllah bagi saya mudahkan awak. Kalau tak faham, tolong tanya Okey, so untuk topik ni awak kena faham dekat ketaksamaan linear tu. Ketaksamaan. Yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, yang mana lebih banyak, yang mana kurang. Okey, dekat terms tu dia ada terms dia. Nanti kita bincang terms tu. Okey, kemudian melurik rantau yang memenuhi ketaksamaan. Okey, melurik rantau ni awak dah belajar masa tingkatan 4. Tingkatan 4 tu. Matematik. Betul? Yang lurik macam ni. Contoh graf. Okey. Betul awak kena lurik bawah ni. Kan ingat lagi tak? Ni paksi X, ni paksi Y. Betul awak kena buat garisan, betul kena lurik. Y lebih kecil. Contohnya 3X tambah 2. Okey, so awak lurik kat bawah. Ingat lagi tak untuk matematik ni? Melurik rantau. Okey, ada kan? Okey. Kemudian melukis garis lurus bagi fungsi objektif. Melukis garis lurus. Senang je. Betul? Senang je. Melukis garis lurus ni, ingat lagi tak cara dia? Okey, contohnya saya bagi persamaan. Y sama dengan 3X tambah 3. Contoh. So, nak lukis garis lurus macam mana? Okey, senang je. Awak buat kotak. Satu untuk X, satu untuk Y. Okey, jadi dekat paksi X kosong. Apakah nilai Y? So, dapat 3 contoh.
Kalau Y kosong, apa dapat dekat X? Okey, dapat X ialah -1. Contoh. Okey. Kemudian, daripada plot tu, kita sambungkan dia. X kosong, Y 3 kat sini. Y kosong, X -1 kat sini. Okey, sambung sini. So, nama dia melukis garis lurus. Okey, ni basic ni, matematik je ni. Okey, ingat balik. Okey. Kemudian, mencari nilai optimum bagi fungsi objektif. Okey. Daripada graf tersebut, kita dapat nilai minimum dengan nilai maksimum. Okey, nanti tunjuk macam mana dapatkan nilai minimum, nilai maksimum. Okey. Pengatur ceraian linear ni digunakan pada biasanya untuk dulu-dulu lah. Dia guna untuk mencari keuntungan, mencari, orang panggil apa? Nilai yang paling banyak ataupun dia cari kerugian, dia guna macam tu. Tapi sekarang tak adalah guna benda ni. Okey, next. Semasa melorek rantau yang memiliki ketaksamaan, garis putus-putus. Ingat lagi tak yang ni? Matematik. Kalau putus-putus tu maksudnya apa? Termasuk atau tak? Ni simbol ni. Putus-putus. Kalau putus-putus ni termasuk ataupun tak? Maksudnya, tak termasuk. Okey. Kalau garis penuh, macam ni. Okey. Tu garis penuh. So, nanti awak akan buat satu garis, ada dua jenis garis. Garis putus-putus dengan garis penuh. Garis penuh ni, kalau simbol dia lebih kecil dan sama. Ataupun lebih besar dan sama. Kalau garis putus-putus, lebih besar ataupun lebih kecil. Beza dua ni. Okey. Nah, ini tak termasuk. Tak termasuk. Nah, ini termasuk. Okey. So, contohnya. Tadi sebut tadi, X lebih kecil daripada 8. Jadi, X ialah 7, 6, 5, ... Kalau yang bawah ni, contohnya saya ambil X lebih besar dan sama dengan 10. So, nilai X ialah 10, 11, 12 dan ... Okey. So, tengok dekat ni simbol dia. Okey, boleh ke ni? Boleh follow ke ni? Dengar je kamu Nanti kita buat nanti. Rantau di atas garis lurus untuk ni tak ya. Okey, sama je. Okey. Mari kita lorek dulu rantau. Ni contoh tadi, tunjuk contoh lah, senang dia. Okey. Tengok latihan satu persatu dulu. Nanti juga nak buat soalan dua Saya tunjuk satu dulu. Kalau ada nak tanya tau. Boleh? Boleh ke ni? Ini ada soalan dengan muka tegang macam ni. Dia tanya je. Okey, saya tunjuk satu soalan dulu. Kecil lah pula. Okey. 3Y. 3Y. Apa tiba-tiba 3Y ni? 3X tolak Y. Saya tukar dulu sama dengan 12. Jangan ambil less than tu dulu. Saya tukar pada sama dengan dulu. Okey, sebab kita nak buat lukis graf dulu ni. Okey, kalau nak mudah, saya pindahkan dia 3X tolak 12 sama dengan Y. Saya pindahkan Y tu sebelah kanan. Okey, boleh follow Tanya je kalau tak faham tanya Okey, sekarang ni kita nak buat graf. Buat garis lurus. Okey. So, kita buat kotak dulu. Okey, buat kotak. Satu untuk X, satu untuk Y. Okey, nak lebih mudah, kita guna paksi ataupun kita guna pintasan. Okey, saya nak tanya awak. Kalau saya gantikan X tu dengan kosong, apakah nilai Y? Cuba tengok. Kalau saya gantikan X tu kosong dalam persamaan, apakah nilai Y? Nampak tak? Negatif 12. Negatif 12. Okey, macam ni kita dapat. Saya gantikan X tu dengan kosong. Jadi, negatif 12 sama dengan Y. Okey, boleh follow Okey, satu lagi pula.
kalau saya gantikan nilai Y tu dengan kosong, apakah kita akan dapat pada nilai X? Cungak. Cuba ambil kertas, pensel depan. Kertas. Cuba kira. Saya gantikan X tu dengan kosong pula. Apa dapat nilai Y? Sorry. Saya gantikan Y dengan kosong. Apa nilai X? Okey. 4. 4. Okey, very good. Macam mana kita dapat? Kita dapat ialah secara renang je. Gantikan 3X tolak 12 sama dengan kosong. So, 3X sama dengan 12. Pindahkan 12 sebelah kanan. Jadi, nilai X ialah 12 bagi 3 dapat 4. Okey. Dah. Cukup je, 2 kotak cukup dah. So, jom kita buat satu graf paksi X dengan paksi Y. Okey, sekarang kita tengok titik yang pertama. Saya kotakkan dulu. Ni, warna merah ni. X kosong, Y negatif 12. So, saya agak-agak je kat mana. X kosong, Y negatif 12. Betul kat sini? Betul ke? Tak. Bukan? Betul kat mana dia? Bawah. Wah, okey, good. So, negatif 12 kita agak-agak sini. Saya letak agak-agak, so letak kat sini ya. Ni ialah kosong negatif 12. Okey. Satu lagi. Yang kedua pula. Tengok yang warna biru ni. X kosong, X 4, Y kosong. Y kosong, X 4. Kat mana? So, letak sini lah. Boleh sini letak. 4, kosong. Okey, boleh? So, dapat dari situ pula dia. Sekarang saya nak garis. Tengah cari pembaris ni. Kat mana pembaris saya ni? Anak saya ambil pembaris ni. Okey. Lepas tu kita sambungkan dua titik tu. Tengok saya sambung sebelum pembaris ni. Alah, menggeletar dah pula garisan dia. Okey, itulah dia garis persamaan garis lurus bagi 3X tolak Y sama dengan 12. Okey, sebelum saya nak buat seterusnya, boleh faham tak yang ni? Ada tak soalan? Syirah okey? Okey. Okey, next. Bila kita dah dapat dah satu garis lurus, okey, sekarang ni, betul tak garisan saya ni? Garisan saya ni putus-putus ke ataupun garisan penuh kena buat sepatutnya? Penuh. Penuh. Okey, kenapa penuh? Kurang daripada. Okey, good. Sebab tengok persamaan dia bagi 3X tolak Y lebih kecil dan sama dengan 12. Okey, tengok simbol ni. Kalau ada double line tu, maksudnya garisan penuh. Okey, garisan penuh tu hitam lah, garisan hitam. Kalau putus-putus tu macam ni. Putus-putus. Ni garisan putus-putus. Okey. So, sepatutnya kita kena buat garisan penuh. Okey. Boleh soalan itu. Okay, sekarang ni kita nak lorek tau. Dia kata, soalan mana? Alamak, soalan tak ada. Dia suruh lorekkan 3X tolak Y ni lebih kecil daripada negatif 12. Nak lorek belah mana? Atas ke bawah? Okey. Jadi, hint dia kat sini tau. Hint dia kat mana? Kalau saya buat sini, tak boleh. Okey. So, boleh beritahu saya, kat mana tak lorek? Saya tanya awak dululah. Ada? Bawah. Bawah, okey. X lebih kecil daripada 2. Saya lorek bawah. Okey, kenapa nak lorek bawah? Sebab kurang. Sebab dia kurang. Okey. Sekejap. Kenapa saya punya ni Alamak. Sekejap. Komputer saya ni.
Okey, jadi kita kena lorek di bawah lah Okey. Jadi jawapan awak kena lorek di bawah. Okey, boleh tak saya katakan sebagai salah? Kenapa salah? Siapa boleh beritahu saya? Kita tak boleh lorek kat bawah. Kenapa? Kenapa? Sepatutnya lorek kat atas. Siapa boleh beritahu saya? Siapa nampak? Okey. Kenapa saya kata bawah salah? Sebab kita tengok persamaan 3 alamak. 3 watt, 3x tolak y lebih kecil daripada negatif 2. Okey, untuk nak tengok lorek tu pastikan kita tengok pada y, betul? Kita tengok y lebih kecil daripada 12. Nampak So bila lebih kecil kita biasanya lorek bawah kan? Tetapi kat sini ialah negatif y. Kita make sure kan y tu mesti positif. Boleh faham tak maksud cikgu ni? Okey, nak lorek tu kita tengok y tu mesti positif. So kita positifkan dia dulu. So kita dapat nanti 3x tolak 12. Saya pindahkan y sebelah kanan. Okey, boleh Jadi sekarang ni y lebih besar daripada dan sama dengan 3x tolak 12. Jadi saya lorek, jawapan dia ialah kawasan lorek adalah berada di atas. Okey, saya ulang balik Okey, tengok. Betul, saya ulang balik macam mana ceritanya. Okey, tak apa, tersantai ni. Kalau dalam soalan dia bagi 3x tolak y lebih kecil daripada 12. Okey. Kalau awak biasa kita tengok, macam mana nak lorek, kita tengok pada simbol, lepas tu tengok pada y. Kalau y lebih kecil, bermaksud kita lorek di bawah. Kalau y lebih besar, kita lorek di atas. Tetapi dalam soalan ni, dia bagi y dia ialah negatif. Okey. Bila negatif, kita kena make sure kan dia positif. Okey. Jadi kita kena pindahkan dulu 3x tolak 12. Y tu kita pindahkan sebelah kanan. Jadikan dia positif. Okey, sekarang kita tengok y. Y lebih besar. Bila lebih besar, maksudnya lorek di atas. So, kawasan lorek ni berada di atas. Okey. Kalau tak faham, tanya kah? Y lebih besar, lorek atas. Y lebih kecil, lorek di bawah. Okey, tanya dulu kalau tak faham. Cikgu, maksudnya Ya. setiap kali nak lorek tu kena pindahkan y belah kanan dulu. Tak semestinya juga. Saya pindah y tu sebab jadikan dia y positif. Okey, kalau soalan macam ni. Okey, ni saya tengok 3x tambah y lebih kecil daripada 12. Okey, y tu positif ke negatif? Positif. Okey, kalau dia positif, kita tengok macam tu je. Maksudnya y lebih kecil maksudnya lorek di bawah. Tak payah pindah dah. Tapi yang soalan tadi, kenapa saya pindah kanan? Sebab saya nak positifkan y tu. Baru kita tengok simbol. Okey, boleh. Okey. Okey, lagi soalan ada tak faham? Tanya je. Make sure y tu positif. Itu je. Kalau negatif, kita positifkan dia. Itu je. Kalau dia positif, tak payah, biarkan dia. Tengok simbol tak? Okey, so tulis sini tagnya. Pastikan y positif. Okey. Ada soalan? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Tanya dulu. Okey, kalau tak ada, kita nak cuba buat soalan yang ini pula. Okey, cikgu nak bagi masa dekat awak. Cuba buat soalan ni. 4x tambah 2y lebih besar dan sama dengan 8. X tambah 2y lebih besar dan sama dengan 8. Apakah bentuknya? Okey, bagi masa. Cuba dulu tak apa. Take time. Okey, cuba buat dulu Pergi minum sekejap.
Dah gelap pula. Sekejap, Okey, boleh ke? Cuba dulu. So, jom kita buat kotak dulu. X dengan Y. Kemudian kita gantikan X dengan kosong. Y pun dengan kosong. Okey. Dapat kan? Kalau X kosong, Y dapat berapa? Okey, ada ganti dah. Dah. Okey. Kalau X kosong, Y dapat berapa? 4. 4. Okey. Kalau Y kosong, X dapat berapa? 2. 2. Okey. Insyirah okey? Diana okey? Okey. Okey, cikgu. Okey, good. Okey, sekarang ni, bila dah dapat dah kotak dia ni, kita pun plot. Kita agak-agak je, tak payah tepat-tepat tak apa. Agak-agak je. So, kotak yang pertama, saya highlightkan warna hijau ni, iaitu kosong dengan 4. Kat mana? X kosong, Y 4. X kosong, Y 4. So, saya letak kat sini lah, agak-agak. Ting-ting kat sini. Kosong, 4. Okey, sama tak dengan awak punya? Okay. Sama. Kemudian, sama. Okey, good. Kemudian, yang kotak yang kedua ialah 2 kosong. So, agak-agak kat mana? 2 kosong. Go, 2 kosong. So, letak sini. 2 kosong. Okey, sama. Tak sama begitu? Okey. So, saya pun sambung. Sekejap saya guna file. Buat tab ni biasalah macam ni lah ayat dia. Garisan macam tu lah dia. Okey, sama tak dengan awak semua? Sama? Sama. Okey. Okey, good. Sekarang ni, awak lorek kat mana? Atas ke bawah? Atas. 4x tambah 2y sama dengan 8. Jadi, awak tengok tu, 4x tambah 2y lebih besar daripada 8. Okey, sekarang tengok y. Y tu positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, kalau positif, terus tengok simbol y lebih besar. Lebih besar maksudnya kita lorek ke Atas. atas. So, dapat kawasan loreknya di sini. Okey. Boleh follow tak dekat ni? Ada soalan? Tanya dulu. Sebab ni sebagai revision. Sebab dah belajar ni tak apa. Tapi kalau tak faham, boleh tanya cepat. Boleh je tanya ni. Risau. Jangan malu, jangan takut.
Cikgu boleh tak tunjuk macam mana Y tu dapat 4? Y tu dapat 4. Yang 04 tu ya? Okey. So, saya ambil daripada persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 8. Okey, ambil persamaan. Dia tukar dulu sama dengan. Jangan ambil lebih besar tu. Tukar sama dengan dulu yang simbol ni. Okey, kemudian kita gantikan X tu dengan kosong. So, saya gantikan X tu dengan kosong. 2Y sama dengan 8. So, 4 kali kosong, kosong. Tinggallah 2Y sama dengan 8. Dan Y ialah 8 bahagi dengan 2 dapat 4. Dapat sini, 0, 4. Okey. Okey, boleh. Okey. Yang 20 tu pula, okey, saya ambil daripada persamaan yang sama. 4X tambah 2Y sama dengan 8. Okey. Kita ganti Y tu dengan kosong pula. Sekarang ni 4X tambah 20 sama dengan 8. Sorry. Sama dengan 8. Okey. Okey, jadi yang tinggal ialah 2 kali kosong, kosong. Yang tinggal adalah 4X sama dengan 8. So, X sama dengan 8 bagi 4 dapat 2. So, dapat 20 dengan 04. Okey, good. Soalan ada lagi? Boleh? Okey, dan ini cuma basic saja. Tapi kalau ada soalan, tanyakan. Tak ada? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Sini. Okey, kalau ada tanya soalan je ni. So, okey. So, saya teruskan dengan yang ini. Rantau berlorek pada graf yang memenuhi beberapa ketaksamaan. Okey. Ingat syarat dia bila nak lorek tu, syarat dia mesti tengok Y dan Y tu mesti positif. Okey, saya tulis sini ya. Highlight kat sini. Syarat dia mesti Y mesti positif dan satu lagi apa? Apa lagi? Simbol Tengok simbol. Okey. Kalau Y lebih besar, maksudnya ke atas. Kalau Y lebih kecil, ke bawah. Okey. Tak kisah Y tu lebih besar ke ataupun lebih besar sama dengan, ataupun Y tu lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Beza tak kalau saya tulis belah kiri? Y lebih kecil. Sorry. Tak kisah Y tu belah kiri ke belah kanan. Y lebih besar. Yang penting kena baca simbol tu. Yang nganga tu lebih besar. Y lebih kecil. Sekarang Y belah kanan pula. Tengok simbol je. Okey. Lorek dan rantaukan air rantau yang memuatkan sama linear. Okey. Saya tak nak tengok buat contoh. Kita nak buat seorang terus buat latihan. Ni. Okey. Jom kita buat sama-sama. Lepas ni cikgu nak cuba buat soalan nombor 2 pukul 9 dah. Ya Allah Tuhanku. Okey. So, kat sini cuba perhati betul-betul. Lorek dan rantaukan air rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. So, kalau kita tengok kat sini, ada lebih kurang, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garisan yang awak kena tahu. Okey. Yang lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong ni kita biarkan dulu. Okey, kita perhatikan yang 3 lagi tu. Okey, boleh. Okay, jom kita buat satu persatu dulu. Okey, jadi saya ambil dulu Y sama dengan negatif X tambah 1. Kemudian yang kedua ialah Y sama dengan X tambah 2. Dan satu lagi ialah 5Y sama dengan negatif 6X tambah 30. Okey, so ada 3 Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, boleh? Sambil tu kalau nak salin sekali pun boleh, tak apa. Tapi tengok sekali jangan tak tengok pula. Wah. Tapi tak apa, kawan awak dah rekod ni, nanti saya akan share nanti video dia. Okey, yang pertama, jom kita buat kotak dia.
Apa tujuan kotak ni? Tujuan kotak ni kita nak buat garis lurus. Kita nak plot dulu. So, saya letak dulu nilai X dengan Y. So, kalau X kosong, Y kita dapat nanti berapa? Kalau gantikan X tu dengan kosong, Y dapat berapa? Satu. Satu. Okay, good. Kalau saya gantikan Y dengan kosong pula, apa nilai X? Cuba cuma. Satu. Yang satu tadi. Satu. Okey, tengok saya nak buat. Saya ambil persamaan atas tu, Y sama dengan negatif X tambah 1. Mula-mula saya gantikan X dengan kosong. So, dapat Y kosong tambah 1. So, Y sama dengan 1. Itu satu. Satu lagi ialah kita gantikan, ni nombor 2, ni nombor 1. Y sama dengan negatif X tambah 1. Saya gantikan Y dengan kosong pula. So, kosong sama dengan negatif X tambah 1. Pindahkan X tu sebelah kiri. Kita dapat nanti X sama dengan 1. Okey. Itu yang pertama. So, saya buat partition lah. Kita confuse bawa nanti. Okey, seterusnya. Nombor 2 pula. Okey, sama. Kita buat kotak pula. Kita buat kotak lagi. X, Y. Okey. Saya guna X kosong. Kalau X kosong, Y dapat berapa? Okey. Y sama dengan X tambah 2. Saya gantikan X dengan kosong. So, Y dapat 2. Boleh follow ni? Okey. Seterusnya, Y sama dengan X tambah 2. Saya gantilah Y dengan kosong. So, dapatlah nanti nilai X ialah negatif 2. So, kosong negatif 2. Boleh follow ke ni? Saya tanya ni dulu. Saya takut saya laju nanti tak faham nanti. Boleh faham? Boleh follow tak? Boleh. Boleh. Cikgu, Syirah kenapa negatif 2? negatif 2. Okey. Kosong sama dengan X tambah 2. Okey. Saya pindahkan 2 ke kiri. Dapat negatif 2 sama dengan X. Okey. Okey. Jangan confuse dengan ni. X sebelah kiri ke sebelah kanan sama je. Jangan risau. Okey. Dapat S sama dengan negatif 2. Okey. Clear? Clear. Okay. Saya sambung Okay. Sekarang pula kotak lah. Persamaan yang ketiga pula. X, Y. Saya gantikan X tu dengan kosong. So, saya ambil 5Y sama dengan negatif 6X tambah 30. Okey, cuba Insyirah buat. Sekarang ni kita gantikan X dengan kosong. Dapat berapa nilai Y? Okey, cuba dulu. Dapat apa nilai Y? Okey. 5Y. 6 ke? Okey, good. So, 30 bagi 5 dapat 6. Very good. Dapat 6. Betul? Okey. Kalau saya gantikan Y dengan kosong pula, apakah nilai X? Cuba pula. Okay. Ni dapat apa? Kalau saya ganti Y dengan kosong pula. 5 kosong sama dengan negatif 6X tambah 30. So, X sama dengan 5. X apa? Ya? 5. 5. Pandai. Okay, good. Okay, so dapatlah yang ni. Clear tak yang ni? Okay, sebab nanti bila dah... Yes. Untuk soalan macam ni, memang dekat jadual tu kena gantikan X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Kalau letak nilai lain tak boleh cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Sebab nanti bila kita dah habis sampai maksudnya kita nak guna aplikasi pengatur cat linear ni, dia akan guna nombor besar tau. Nombor besar maksudnya
50Y sama dengan 100X tambah 3000. Contoh, nombor besar. Okay. Saya guna kosong-kosong ni sebab kita guna paksi. Bukan paksi, pintasan. Pintasan X dengan pintasan Y. Kalau awak guna nombor lain, tak ada masalah. Boleh juga. Okay. Dan tak ada masalah. Kalau contohnya awak nak guna 2, boleh juga, tak ada masalah. Okay. Boleh, Puteri? Boleh cikgu. Okey, guna nombor lain boleh, tak ada masalah. So, kotak yang pertama, saya ambil warna merah. Pen merah, bukan pen merah, dawat merah. 0101 kat mana? X0, Y1 kat sini. X1, Y0 kat sini. Okey. Jadi, saya sambung. Okey, saya sambung sekejap. Okey, boleh follow ke? Boleh. Kedua, saya guna warna hijau. X0, Y2. Okey, kat sini. Dan satu lagi ialah Y0, X negatif 2 kat sini. Ini adalah 02. Sini adalah negatif 2, 0. Okey. So, cikgu pun sambung. Sambung warna hijau. Okey, minta maaf lah. Geletar lah garisan dia. Satu lagi. Saya guna warna pen biru. X0, Y6. So, saya agak-agak kat sini lah. Atas sikit. Dan satu lagi ialah X5, Y0 kat sini. Boleh ke? Boleh ke ni? Okey. Okey. Cuba kita perhatikan ketiga-tiga ketaksamaan yang tersedia. Yang ini lebih besar dan sama. So, garisan dia penuh ke putus-putus? Yang nombor 3 ni. Garisan penuh ke garisan putus-putus? Penuh. Okey, garisan penuh. Okey, good. Sebab dia ada sama dengan. Yang nombor 4 ni, garisan penuh ke garisan putus-putus? Penuh. Penuh. Okey, dan yang kelima ni, garisan penuh ke garisan putus-putus? Putus-putus. Putus-putus. Okey, good. So, yang warna biru lah kan? Allah Akbar. Okey, so saya buat putus-putus. Warna biru. Okey, bolehlah terima tu Okey, dah habis dah siap untuk buat garisan. Buat persamaan. Buat garis lurus. Ada soalan tak setakat ni? Tapi tak habis lagi, tunggu dulu. Kena selesaikan lagi ni. Ada selesai, belum selesai lagi. Okey, boleh tak ini? Boleh. Okey, sekarang ni kita nak lorek tau. Kat sini kita nak tengok. Y tu lebih besar ke lorek kat atas? Y tu lebih kecil ke lorek di bawah? Okey, sekarang kita tengok dulu. X lebih besar daripada 0. Belah mana saya tanya dulu. Nombor 1 tu. Nah ini. X lebih besar daripada 0. Menghala ke mana maksudnya? X lebih besar daripada 0. Menghala ke mana? Menghala ke mana? Menghala ke mana? Ke mana? Okey. Ke mana kita? X lebih besar daripada 0. Arah mana? Atas kan? X lebih besar. So, menghala ke atas. Bukan menghala ke atas. Salah. Menghala ke mana? Lebih besar. Menghala ke kanan. Okey, faham tak kenapa menghala ke kanan? Sebab X lebih besar. Lebih besar daripada 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menghala ke kanan. Positif cikgu. Ya, positif. Tu kena hati-hati. Saya kena terkena tadi. So, ulang balik
Kalau X lebih besar daripada kosong, bermaksud dia menghala ke kanan. Positif. Kan kalau X yang positif lah kanan, betul? Belah kiri, negatif. Okey, clear yang tu? Boleh. Okey, sekarang ni kalau Y lebih besar daripada kosong, menghala ke mana? Y lebih besar daripada kosong, menghala ke? Atas. Menghala ke atas. Y positif, so menghala ke atas. Okey. So, yang belah kiri ni saya boleh padam. Yang ini. Kenapa saya boleh tak nak yang tu? Okay, sebab X sebelah Negatif. kanan. Dia dah negatif. Okay. So, yang belah kiri ni kita boleh cancelkan dia. Okay, sekarang ni. Nombor 3. Tengok persamaan nombor 3. Warna merah kan? Nombor 3 ni. Warna merah kan? Garisan warna merah. Okay, tengok nombor warna merah. Y lebih besar. Maksudnya apa? Y lebih besar. Ke Atas. atas. Yeah, good. Very good. So, menghala ke atas. Keting-keting, keting-keting. Okay, kalau saya tanda ni kat sini, yang ketiga ni. Baru tanda ni. Yang ni, saya highlightkan ni. Boleh tak saya tanda kat sini? Maksud saya, diterima tak kalau saya... tak apa, nantilah. Nanti pening lah awak nanti. Okay, so menghala ke atas. Nanti saya tanya soalan. Menghala ke atas. Okay, dah clear yang tu, nombor 3. Nombor 4. Warna apa nombor 4? Warna hijau. Okey, Y lebih kecil. Menghala ke atas ke menghala ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Okay, good. Yang ini. Yang ini. Okey. Dan satu lagi, nombor 5. Warna biru. Menghala ke atas ke menghala ke bawah? Y lebih kecil. Bawah. Bawah. Dia tengok Y tu je. Betul positif. Sebab tu tengok simbol pula. Y lebih kecil. So, menghala ke bawah. Okey. Okay, sekarang ni, dah set dah ni. Hampir set dah. Sekarang ni, cuba awak tengok garisan tu. Menghala atas, menghala bawah, ke tepi, kanan, atas. Okay, sekarang, kat manakah kawasan yang dia bergabung? Orang panggil apa? Macam nak cakap apa tu? Kan ada pembaca berita tu. Angin bintang lah apa semua tu. Kat mana kawasan bertembung? Okay. So, saya nak tunjuk kat mana kawasan bertembung. Kat sini kita kena perhatikan. Okay. Yang ini. Okay, saya terima yang ini. Menghala ke bawah. Okay. Kemudian sini. Saya zoomkan nampak sikit. Sebab dia menghala ke bawah. Dan sini. Sebab menghala ke kanan. Dan ke atas. Menghala ke atas. So, apa yang saya highlightkan warna hitam ni ialah kawasan yang saya tulis nilai dia rantau yang memuaskan kesemua ketersamaan linear. Itu kawasan dia. Okey. Boleh faham ke ni? Maksudnya, kawasan R tu ialah kawasan yang memenuhi semua ketersamaan tu. Dia bergabung dekat kawasan yang sama. Dia pun tak maksud cikgu ni. Dia macam ni lah. Yes. Maksudnya yang bertembung tu yang memuaskan lah. Yang betul-betul yang memuaskan kawasan dia. Okey. Contohnya ada 4 ni kan. Okey. Seorang ke bawah, seorang ke atas, seorang ke bawah. Tetapi seorang tu ke bawah lagi. Dia memenuhi tak kawasan ni? Tak. Sebab garisan yang saya highlightkan warna merah ni, dia tak sama. Dia seorang ke bawah. So tak ada rantau blue red. Tak ada rantau R. Kecuali yang ni dia rantau kat sini. Nampak tak? Dekat ada satu kawasan bergabung kat sini. So ini adalah nama dia rantau R. Rantau yang memenuhi kesemua ketersamaan tersebut. Itu maksudnya.
Okey, sorry, saya minta maaf. Kat bawah ni tak boleh terima lah. Sini. Apa saya nampak? Tak boleh terima kat sini. Kenapa tak boleh terima? Siapa boleh beritahu saya? Okey, sorry. Tak boleh terima situ. Sampai sini je. Yes. Okey, kenapa? Saya silap tadi kenapa? Sebab yang tadi dah masuk negatif. Yes. Part sadu itu memenuhi pada Y negatif. Tapi dia nak Y positif yang atas saja. So kawasan ni tak boleh terima. So situlah kawasan dia. Bentuk ni je. Jadi untuk kesimpulan nanti bila awak dah belajar nanti semua nanti, tu nama dia kawasan rantau yang memenuhi ketaksamaan tersebut. Okey. Boleh. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak memenuhi ketaksamaan rantau. Okey, boleh ke? Ada soalan? Cikgu, Yes. Tanya. yang nombor 2 tu kan Y lebih besar daripada kosong. Y lebih besar dari kosong. Okey. Macam ni cikgu dapat Y sama dengan X tambah 2? Okey. Sorry. Yang ni nombor 4. Oh, Ni nombor 3. Saya tulis salah. Sebab nombor 1, 2 tu tak ada persamaan. Sorry. okey, faham. Saya salah salib. Ni nombor 3, ni nombor 4, ni nombor 5. Okey. Boleh? Okey, kita try dululah. Cikgu nak cuba try. Tak apa, salah tak apa. Yang penting awak cuba. Soalan ni. Nombor 2 ke nombor 3? Nombor 2 lah. Okey, cuba soalan nombor 2 Okey. Yang ni dua tu awak biar dulu. Sekarang ni cikgu nak awak fokus buat garisan untuk yang ni dulu. 1. Warna merah. Warna hijau. Dan warna biru. Okey. Tadi macam kawan awak kata, Puteri kata, tak semestinya letak kosong. Letak nilai lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting kita tahu ada 2 titik. 2 plot. 2 titik untuk kita sambungkan garisan tu. Kita ada 2 titik. Okey, cuba dulu Kalau ada soalan, tanya. Cikgu, Yes. boleh tak nak tengok soalan tadi kejap? Okey, boleh. So, kecilkan Okay. Soalan tu ada kat bawah. Kita senang nampak. Macam ni senang. Apa ni? Sekejap saya nak besarkan view. Okey. Nombor 1 dekat atas, nombor 2 tu kat bawah tu Nanti nombor 1 tu boleh sebagai contoh.
depan, depan. Ke depan, ibu. Ya. Okay, boleh ya. Kalau ada soalan, tanya dah. Okay, kalau dah siap, boleh klik hands up. Okay. Okay. Najlah dah siap dah. Okay. Jadi kita simak sama-sama ya. Okay. So, untuk soalan nombor 2, saya ambil dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1 dengan 2 tu kita biar dulu. Kita ambil nombor 3. Y sama dengan 2X tambah 2. Okay. Okay, 2X tambah 2. So, awak gantikan nilai X tu dengan Y tu letak apa mula-mula? Kosong juga? X kosong? Okay, good. X kosong, Y dapat berapa? 2 2. Okay. Kalau Y kosong, awak dapat nilai X dia
Negatif -1. 1. Okey. Sama semua Sama. Sama. Okey, good. Nombor 4. So persamaan dia ialah ambil pen lain lah. Kalau kita nak buat nanti. Okey, pen merah. 2y sama dengan x tambah 4. Okey, so saya gantikan, kita buat kotak. Okey, x dengan y. So letak x kosong, y dapat nanti 2, betul? Betul. Kemudian kita ganti x, y kosong, kita dapat nilai x dia adalah negatif 4. Ya. Betul. Betul. Okay, good. Okey, sekarang nombor 5. 6y sama dengan negatif 7x tambah 42. Okey, saya buat kotak. Boleh ke kalau kita letak kosong? X kosong, y dapat 7. Ya. Betul. Okey, kalau y kosong, x kita dapat 6. Betul. Okey, good. Okey, sekarang semua sama dah Okey, kemudian kita dah buat paksi y dengan paksi x. Okey, so bentuk dia kita akan dapat nanti daripada graf yang pertama 02, x kosong, y 2. Saya agak-agak kat sini warna biru. Dan juga x negatif 1, y kosong sini. Okey, kemudian kita sambungkan dia. Okey. Kemudian yang warna merah pula. X kosong, Y 2. Ini. Dan X negatif 4, Y kosong. Ini. So, saya sambungkan dia. Okey. Sama ke? Cikgu, Saya salah y tu kan dua-dua kan dapat 2. So dia tak boleh sekali. Dua-dua. Nombor 3 y2, nombor 4 pun y2 juga. Yang nombor persamaan nombor 3 warna biru tu Okey. Sebab saya ganti sekejap. Y sama dengan, kalau saya gantikan dengan X tu kosong, Y dapat 2. Okey, betul dah yang ni. Kemudian, kalau yang satu lagi, kalau gantikan X tu dengan Y tu kosong, dapat 2X tambah 2. So, pindahkan sana, dapat negatif 2 sama dengan 2X. So, X dapat negatif 1. Betul? Dapat negatif 1. Cikgu. Ha. Tak yang nombor 4 tu kan x dia kosong y 2. X kosong Y 2. Dia punya point sama kan dengan yang biru tu. X kosong Y 2. Dia sama jadi sama. Tak apa. Oh, kenapa saya pindah ni Oh, yang maksud awak yang tu. Syira cakap tadi. Okey, faham Syirah. Sorry. Oh, okey. Maksudnya saya ambil plot lain Ni kan? Betul. Okey, faham. Sorry. Okey. Oh, sini saya tulis, patutnya saya tulis lah kan. Sini ialah 0, 2. Sini ialah negatif 1, 0. Okey, sorry. Okey, betul. Saya yang silap ni. Okey, jadi 0,2 dengan negatif 4. Sinilah dia. Dengan sini. Oh, macam tu Syirah. Okey, faham. Okey, jadi dapat dah sama kan? Okey. Sorry. Alamak. Jadi pen merah. Saya ambil sambung. Ni. Okey. Oh, patutlah. Okey. Oh, tu maksudnya koma Okey. Sorry. Sekarang ni warna hitam pula. Yang merah clear Okey. Clear.
Yang warna hitam pula. Yang warna hitam 07. X0, Y7. Saya letak kat atas lah senang. Ini ialah 07 dan 60. So kat sini. 60. Okay, kemudian kita sambung. Okay. Okay. Dapatlah rupa macam ni. Betul? Semua sama tak? Sama boleh hampir-hampir sama lah kan? Okay, jom kita lorekkan kawasan yang memenuhi. Okay, yang satu. Tengok persamaan. 1 dengan 2 tu X0 bermaksudnya sebelah kanan. Dan Y besar daripada 0 maksudnya sebelah atas. Okay, tu yang kena faham Yang ni clear. Okay, 1 dengan 2 dah clear. Sekarang tengok nombor 3 pula. Y lebih kecil. Warna merah. Y lebih kecil. Lorek ke atas ke lorek ke bawah? Atas ke bawah? Bawah. Okay, good. Okay, lorek ke bawah. Okay. Kemudian, kenapa warna merah pula? Warna biru lah ya. Saya ni pun confused dah. Warna biru lah kan? Okay, nak bawah. Okay, sekarang yang warna merah pula. Nombor 4, warna merah yang ini. Okay, warna merah. Y lebih kecil dan sama. Menghala ke bawah. Okay, dan satu lagi warna hitam. Y lebih kecil daripada negatif 7X. Menghala ke bawah juga. Okay. So, sekarang boleh nampak tak kat mana dia punya kawasan yang memenuhi rantau. Yang memenuhi ketersamaan linear. Okay, awak dah buat dah? Awak punya. Nak tanya dulu. Dah buat belum? Dah. Dah, okey. Sama tak dengan saya punya jawapan yang ini? Sama. Ini ialah R dia. Okey. Itu jawapan R dia. Sama ke? Sama ke? Sama. Okey, good. Insyirah okey. Diana? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey, good. Okey dah. Itu je dia punya yang memenuhi rantau untuk ketersamaan linear tersebut. Okey. So, dah 9.30 ni. Nombor 3 tu tak apalah. Cikgu, Okay. Yes. yang tadi tu nombor 3 tu tak payah putus-putuskan. Ya, yes. Betul. Good. Nombor 3 tu, dia punya simbol dia lebih kecil sahaja kan. So, kita kena buat garisan putus-putus. Warna apa Warna biru. Garisan warna biru. Okey, yang warna biru. So, yang warna biru tu saya putus-putuskan dia. Okey, good. Betul? Okey. Okey, ada soalan lagi? Nombor 5 pun sama ke cikgu? Nombor 5 pun sama. Betul. Good. Nombor 5. Alamak, saya tu nampak lah. Nombor 5. Putus-putus. Okey. Okey. Okey, good. Nombor 5 pun garisan putus-putus. So, ada 2 garisan putus-putus. 3 garisan penuh. Iaitu nombor 1, 2 dengan 4. Okey, good. Okey. So, alhamdulillah. Allah faham dah. Okey, sekarang dengan ini. Bolehkah saya sambung sikit? Boleh, cikgu. Tadi awak dah belajar dah macam nak lukis rantau yang memenuhi ketersamaan. Okey. Sekarang, kita daripada simbol tu, okey, cikgu nak awak cuba fahamkan dia punya ayat tu. Okey. Sebab apa? Dalam soalan nanti, dia bagi dalam bentuk ayat. Contohnya macam ni. Nampak tak? Contoh ni soalan 1 ni. Jumlah mainan yang dihasilkan adalah selebih-lebihnya 400. Selebih-lebihnya ni. Lebih besar ke, lebih kecil ke, lebih besar sama dengan ke, lebih kecil sama dengan. Yang tu kena faham.
So, dekat jadual ni dia ada orang panggil apa? Sebagai contoh ayat. Okey. So, kalau nombor 1 tu dia kata Y tidak lebih daripada X, bermaksud Y lebih kecil dan sama dengan Y. Okey, tengok ke kanan, lepas tu tengok ketersamaan tu. Nombor 2, Y tidak kurang daripada. Kalau tak kurang ni, maknanya lebih besar dan sama. Sekurang-kurangnya K kali X. K. Y selebih-lebihnya K kali X. Yang nombor 5 pula, maksimum X ialah K. Maksimum X ialah K. So, maksudnya K tu paling maksimum lah. So, X lebih kecil dan sama dengan K. Minimum X ialah K. Minimum X ialah K. Maksudnya, K tu paling sikit. So, X tu lebih besar dan sama dengan K. Dan nombor 7, Y melebihi X sekurang-kurangnya K. So, Y melebihi X maksudnya Y tolak K. Dia mesti lebih daripada X. Jadi, Y tolak K lebih besar dan sama dengan K. Okey, ayat ni awak kena tukar dalam bentuk ketersamaan. Itu maksud dia. Okey, jom kita tengok contoh satu soalan. Boleh Okay, saya kecilkan sikit sekali cuba awak tengok ayat dia. Contoh 1. Okey, sebuah kilang menghasilkan dua mainan iaitu C dengan D. Nampak ke ni? Ke tak nampak? Kita ambil view lah senang. Pun nampak sikit. Okey, kita tengok sama-sama. Sekarang ni daripada ayat tu, untuk soalan ni, untuk topik pengetesan linear ni, yang penting adalah awak tukar daripada ayat tu dalam bentuk ketersamaan. Tu yang pentingnya. Yang bila saya tanda kertas tu ramai tak buat tu, sebab kat sini lah. Diorang pening. Tapi kalau awak dah faham yang ini, tak ada masalah. Tutup jari je jawab soalan ni. Senang je. Okey, yang penting kena faham ayat tu. Contoh 1. Sebuah kilang menghasilkan dua mainan C dan D. Pada satu hari tertentu, kilang itu menghasilkan X unit C dan Y unit D. Keuntungan daripada unit itu mainan C ialah RM9 dan seunit mainan D ialah RM15. Okey. Penghasilan mainan-mainan itu dalam sehari adalah berdasarkan kekangan berikut. Soalan nombor 1, jumlah mainan, bukan soalan. Dia nak tukarkan daripada bentuk ayat tu kepada bentuk ketersamaan. Jumlah mainan yang dihasilkan adalah selebih-lebihnya 400. Okey, siapa boleh faham tak maksud dia ni? Jumlah mainan. Jumlah mainan. Dia ada mainan X dengan mainan Y, betul? Okey, jumlah mainan. Okey, jumlah mainan dia selebih-lebihnya ialah 400. Siapa ada idea apakah jawapannya? Okey. Tak apa, salah tak apa. Okey, cuba tengok selebih-lebihnya yang mana selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya lebih kecil. Okey. So, macam mana nak buat? Okey, cara dia senang je. Jumlah mainan dia ada dua mainan kan? C dengan D. X adalah mewakili C. Y mewakili D. X unit mewakili C. Y unit mewakili D. Okey, jadi jumlah mainan yang dihasilkan adalah X tambah Y. Selebih-lebihnya ialah 400. Paling banyak 400. So, lebih kecil dan sama dengan 400. Itu maksudnya. Boleh faham tak ayat ni? Jumlah mainan. So, X tambah Y. Kita tak boleh guna C dengan D. Sebab dalam ayat ni, X unit C, Y unit D. Dan selebih-lebihnya ialah 400. Paling banyak ialah 400. Okey, soalan dulu. Ada yang tak faham tak nombor 1 tu? Boleh? Cikgu, maksudnya maksimum dia 400 lah. Selebih-lebihnya. Paling banyak 400. Itu contohnya maksimum. Okey, faham. So, kilang tu
paling banyak jumlah mainan dia ialah 400. Tu je untuk sehari tu. Tak kisahlah berapa banyak, tapi paling banyak jumlah dia mesti 400. Dia tak kisah. Contohnya X tu 230, Y tu 170. Boleh juga. Ataupun X tu 200, Y 100 pun boleh juga. Sebab dia kata paling banyak 400. 300 boleh? Boleh. Kecuali kalau X tu 300, Y 300. Lebih daripada 400 kan? So tak boleh lah. Okey, faham tak ayat ni sekarang ni? Dah tukar dalam bentuk ketaksamaan. Okey, nombor 1 clear. Ada soalan nombor 1? Boleh faham Okey, nombor 2 pula. Nak tanya soalan? Ada Dana soalan? Tak ada? Tak ada. Okey. Bilangan mainan C yang dihasilkan tidak melebihi 3 kali bilangan D. Macam mana nak buat tu kan? Siapa ada idea? Bilangan mainan C yang dihasilkan tidak melebihi. Tidak melebihi mana? Tidak melebihi yang mana? Nombor 1. Okey, apa maksud dia? 3 kali. Nombor 1 ke nombor 4? X ialah apa? C kan? Okey, C ataupun X. Okey. Tidak melebihi, apa maksud dia? Kurang daripada 3Y ke cikgu? Kurang daripada 3Y. Okey, very good. Betul? Kurang daripada 3Y. Boleh faham tak ayat dia? Tidak melebihi 3 kali bilangan mainan D. Dia tak boleh lebih. Dia mesti kurang daripada 3 mainan tu. So, X lebih kurang daripada 3Y. Okey. Boleh ke? Ada soalan nombor 2? Boleh. Okey, cuba fahamkan dia kata. Bilangan mainan C tidak melebihi 3 kali bilangan D. Okey. So, X lebih kecil dan sama dengan 3Y. Nombor 3. Jumlah keuntungan minimum bagi kedua-kedua mainan adalah 3,900. Okey. Kalau untuk C, berapa ringgit tadi? RM9. RM9. Okey, good. Untuk D, 15 minit. 15 minit nak. RM15. Jadi, satu dish itu 9X dengan 15Y. Okey. Kalau jumlah keuntungan ni maksudnya apa? Jumlah. Kena tambah. 9X tambah 15Y. Okey, jumlah keuntungan So, nak letak apa? Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar, betul. Daripada 3,900. Dia kata keuntungan minimum. Maksudnya paling sikit 3,900. So, mesti lebih daripada 3,900 kan keuntungan dia. Okey, so ada 3 ketaksamaan tersebut. So, daripada ayat bentuk matematik, kita tukar dalam bentuk ayat daripada bentuk masalah harian, kita tukar dalam bentuk ayat matematik. Ni nama dia penukaran ayat kepada bentuk matematik. Okey, kita try lagi nak satu lagi soalan. Yang penting yang ketaksamaan ni je. Bila awak dapat ketaksamaan tu, awak nak buat garis lurus ke nak rantau senang je. Macam tadi saya tunjuk tu, itu je. Boleh? Faham tak maksud cikgu ni? Boleh. Jom kita try lagi satu soalan, tak apa. 9.45 tak apa, sikit lagi. Ni. Okey, cikgu nak cuba fikir dulu. Okey, saya bagi task kejap lah. 10 minit boleh? Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Nombor 1, nombor 2 tak boleh. Tak apalah, saya bagi masa lah 3 minit. Nombor 1 tak apa. Saya tunggu sekali. Sebuah kolej menawarkan 2 kursus. Cikgu nak cuba buat dulu.
Okay, kalau dah nanti karbohidrat ya. Okay, boleh? Mudah ke? Tak apa, yang Okay. penting cuba buat. Salah tak apa, yang penting cuba buat. Daripada tu kita belajar nanti, you tahu tak? Okay, jadi kita bincang. Soalan latihan 1.3. Okay. Sebuah kolej menawarkan dua kursus P dan Q. Bilangan pelajar kursus P adalah X. So, P mewakili X dan Q mewakili Y. Okay, kemudian pengambilan pelajar dalam berdasarkan kegangan berikut. Bilangan maksimum pelajar ialah 75. Apa maksudnya? Siapa dapat jawapan? Bilangan maksimum pelajar ialah 75. Okay. Diana dapat apa, Diana? X, Y kurang daripada 75. Okay. X, Y. X, Y ke X tambah Y? X tambah Y. Okay, good. X tambah Y kurang daripada 75. Okay, betul? Kurang daripada dan sama dengan 75. Paling maknanya jumlah X dengan Y ni maksimum ialah 75. Paling maksimum 75. Dia tak boleh lebih daripada tu. Itu dia. Okey, nombor 2. Ada soalan tak nombor 1? Tak ada. Okay, good. Jangan letak P dengan Q okey. Kalau letak P dengan Q salah. Okey, bilangan pelajar kursus Q adalah sekurang-kurangnya 10. Q. Sekurang-kurangnya 10. Paling sikit 10. Apa maksud dia? Insyirah dapat apa? Y lebih besar daripada 10. Okey, very good. Lebih besar dan sama dengan 10, betul? Okey, nombor 3. Bilangan pelajar kursus Q selebih-lebihnya adalah 1 kali bilangan peserta kursus P. Okey, Amfal dapat apa, Amfal? Cikgu, yang last ni saya tak dapat. Okey, kita bincang sama-sama. Bilangan pelajar kursus Q selebih-lebihnya adalah 1 kali bilangan peserta Q. Ni Q ni apa? Q tu Y, P tu ialah X. Selebih-lebihnya. Jadi kita tengok selebih-lebihnya apa tadi? Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Okey, nampak tak 4 tadi? Y selebih-lebihnya ataupun lebih kurang daripada KX. 1 kan? So maksudnya Y selebih-lebihnya ialah 1X. Y lebih kecil daripada dan sama dengan X. Okey. Boleh? Selebih-lebihnya Y. Kalau dia kata 5 kali, so maksudnya Y lebih kecil dan sama dengan 5X. Kalau 5 kali lah. Kalau ni, 5 kali. Kalau itu 1 kali depan tu. So dapat Y lebih kecil daripada 1X. 1 kali. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Tak apa. Cikgu. Ya. Puteri. Ada? Untuk soalan ayat ni,
Macam mana nak bezakan kena pakai lebih atau sama dengan lebih saja? Okey. Contohnya saya nak ambil satu soalan ayat tu Sekejap. Tapi biasanya dia akan guna lebih besar dan sama je biasanya. Okey, biasanya akan sama dengan lebih besar dan sama je. Biasanya dia tulis tidak melebihi. Tidak melebihi boleh guna ke? Sekejap saya cari dulu. Satu ayat yang sekejap ni jumlah maksimum tak boleh, jumlah maksimum masa sekurang-kurangnya tak boleh. Tidak melebihi, selebih-lebihnya. Okey. Tak ada ni. Tak ada. Okey, tak apa. Setakat ni tak ada lagi ayat macam tu saya nak tunjuk contoh. Nanti kalau ada contoh yang macam apa panggil kurang sahaja, nanti saya akan cuba tunjuk kat dalam grup nanti. Boleh? Boleh Okay, cikgu. sebab nanti, jangan keluar soalan biasanya yang apa panggil kurang daripada sama dan tak sama tu. Okey. So ada soalan tak setakat ni? Cikgu, maksudnya kalau macam ayat tu perkataan dia maksimum, lepas tu lebih tu dia punya simbol jadi kurang lah kan? Jadi kurang, yes. Kalau perkataan dia kurang, dia punya simbol jadi lebih besar. Jadi kurang simbolnya lebih besar. Kalau maksimum. Kalau Soalan satu ni ke? dia punya formula. Formula dia, kalau dia kata bilangan maksimum, awak anggap 75 tu paling besar. Okay? Simbol dia jadi kurang lah kan? Maksudnya awak anggap kalau maksimum 75, maksudnya dia kena lebih kecil daripada 75. Okey, faham. Simbol tu maksudnya lebih kecil daripada 75. Kalau dia kata bilangan minimum ialah 75. Okey, maksudnya paling sikit 75 kan? Okey, jadi dia kena lebih besar. 75, 76, 77. Apa nak ayat Dia jadi menaik lah. Dia naik. Kalau minimum tu paling sikit. Jadi kita pilih lebih besar. Macam tu. Dia kena good. Dia kena tengok daripada macam ayat ni jugalah. Tapi kalau awak buat latihan banyak-banyak, awak akan biasakan dengan ayat tu nanti. Ayat tu dia punya keyword dia. Maksimum, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya. Okey, boleh. Nanti cuba awak tengok dalam buku teks ke ataupun buku rujukan mana-mana soalan topik ni. Awak cuba praktikkan soalan bentuk ni je. Okey. Yang lukis graf tu nanti kemudian. Tolak tepi dulu. Sebab kat sini dia punya keyword dia. Kalau awak salah kat sini, graf awak akan salah. Okey. So keyword dia kat sini. So masa soalan SPM, untuk soalan ni, bila awak betul ni dapat 1 markah. Ni betul 1 markah, ni betul 1 markah, ni betul 1 markah. Okey. Buat ketersamaan je. Simbol terbalik pun dapat 1 markah. Okey. So kat sini banyak bantu jugalah pelajar untuk dapat markah kat sini. Okey, bila simbol salah, graf awak akan salah. Okey. Okey, ada soalan lagi tak? Sebelum kita sambung untuk minggu depan punya. Minggu depan kita akan masuk yang ini. Lukis graf ni. Mencari titik minimum ataupun titik maksimum. Saya akan ajar buat satu soalan sepenuh untuk soalan SPM. Kan ada bentuk soalan SPM. Okay. Awak boleh rujuk dalam buku teks ataupun buku rujukan ayat-ayat ni. Macam saya ni tengah tengok buku teks ni. Okey, awak boleh buka latihan kendiri ataupun tengok contoh. Okey, dalam buku teks ada contoh ayat. Senang je. Cara nak belajar ni, awak buat dulu latihan. Contohnya, kalau ada buku teks tu, contohnya awak buka latihan kendiri 7.1. Okey. Soalan nombor 2.
Kemudian awak try buat dulu. Okay, nombor A, B dengan C. Lepas tu semak jawapan belakang. Semak dengan jawapan belakang. Betul tak simbol awak guna tu? Okay, lepas tu cuba soalan 3 pula. Lepas lama-lama insyaAllah awak boleh biasa nanti dengan ayat tu. Boleh faham tak maksud cikgu? Boleh. Kalau ada buku rujukan, lagi bagus. Kalau ada buku teks pun sekarang pun dah advance dah ayat dia. Advance dah soalan dia. Buku teks lagi bagus soalan dia, boleh saya tengok. Okay. So nanti yang soalan dia Hairul Najlah tadi, nanti saya beritahu nanti ya. Boleh. Soalan last kali tu. Yang tergantung tadi tu. Okay. Boleh cikgu. Kalau ada soalan ataupun ada pertanyaan, boleh tanya dalam grup Boleh. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya akhiri kelas kita dengan Assalamualaikum dan terima kasih. Jumpa lagi next week Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Cikgu, Ya. boleh tak nak gambar jadual tadi tu, yang ayat-ayat tu? Okay. Sekejap. Oh, dah print screen Screenshot Okay, sekejap Okay. Okey, terima kasih.